Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam Sembang Deko Impiana setiap Sabtu jam 11 pagi bersama saya Mariam Syukur, editor majalah Impiana. Hari ni pagi ni saya bawa lagi panel yang menarik untuk anda berkongsi. Kita nak tanya 1001 soalan tentang Deko. Kita nak kupas macam-macam isu. Kita tidak terhad kepada apa-apa topik. Kan pagi ni kita nak sembang dan anda boleh mulakan tanyalah soalan apa, insya-Allah nanti panel kita akan jawab. Okey, pagi ni kalau kita tahu kita sebenarnya adalah topik yang kita bawakan pada setiap pagi. Tapi kalau anda ingin bertanya soalan di luar topik ini pun tidak menjadi masalah. InsyaAllah kami akan cuba untuk menjawab soalan tersebut. Okey, pagi ni siapa yang berada di sebelah saya pagi ni? Pasti ramai yang dah tahu yang berada dalam dunia ID. Dah lebih ya, bukan 20 tahun tapi lebih 20 tahun dalam industri. Kalau yang dulu pernah adalah followers Impiana, pencinta Impiana ni yang mempunyai koleksi banyak majalah Impiana, pasti akan melihat wajah jejaka ni. Siapa dia? Siapa dia? Apa kata kalau kita buat-buatlah macam orang kata throwback lah. Throwback kita minta apa ni, panel ni kenalkan diri dia. Boleh tak Aznul, mungkin you boleh kenalkan diri you dekat followers Impiana yang mungkin followers Impiana ni pun dia dah jadi followers baru. Orang kata dah yang ramai yang dah generasi baru yang baru beli rumah, yang orang kata yang kalau zaman-zaman dulu mungkin yang generasi tu dah ada anak yang dah kahwin dah pun. Ni mungkin anak-anak mereka. Mungkin you boleh memperkenalkan diri you kepada mereka. Okey, selamat sejahtera, selamat pagi semua. Apa khabar? Saya Asnul Hadi. Mungkin ada beberapa orang atau pelanggan-pelanggan setia Impiana, baik Impiana ataupun apartmen, mungkin pernah nampak kemunculan saya lah dalam beberapa saya punya saya punya what we call that saya punya lah. Dengan hasil kerja saya yang saya pernah kongsikan bersama Impiana dan apartmen. Okey, macam tadi Mariam cakap ada yang separuh customer yang anak yang dah kahwin. Memang betul, saya pernah hadir salah satu kepada saya punya pelanggan masa saya buat rumah dia tu, anak dia kecil lagi. Tiba-tiba baru beberapa tahun lepas saya dapat jemputan pergi perkahwinan anak dia. Saya pun fikir, wow, lamanya. Maknanya dia pun sebenarnya customer tu saya dapat daripada majalah Impiana juga. Ada beberapa klien pembaca Impiana pernah mencari saya di dalam majalah Impiana, tanya kepada Karang Craft, who is this guy? Dan dari situlah saya berkenalan dan sampai sekarang we still keep in touch. Nampak tak? Sebenarnya kita ni Impiana bersama dengan panel kita bukan sekadar UID, kami adalah sebuah majalah. Sebenarnya kita ni dah macam sebuah keluarga kan, betul tak Aznul? Kalau orang tak tahu dekat luar sana macam mana kita ni, sebenarnya kita ni macam sebuah keluarga. Dengan followers Impiana dekat luar sana pun yang pernah feature dalam majalah Impiana, kita masih keep in touch. Tu yang bestnya, sebab kita akan berkongsi. Sebab topik dekor rumah ni bukanlah topik yang kecil sebenarnya, sebab dia adalah cara hidup kita, lifestyle kita setiap hari. Cuma orang yang suka rasa macam bila bercakap pasal dekor, bila bercakap pasal laman, ini adalah satu benda skop yang berat, skop benda yang kecil. Tidak, sebenarnya dia adalah orang kata aktiviti harian kita. Tengok macam Azrul dah cerita. Tapi kalau you pernah tengok ikut balik Impiana season berapa ya Aznul yang you keluar dekat dalam Impiana TV hari tu dekat Astro? Saya rasa season pertama kot, yang season rumah kampung, rumah I think season tu ya, rumah masa tu saya buat rumah kampung dengan rumah Reka Timur tu. Episod 6 ke tak salah. So kalau yang lebih kurang lah ada keluar di sebab saya ada buat rumah kampung. Rumah kampung, yes, betul. Kalau anda memang followers Impiana memang akan lihat Impiana tak pernah
lupakan ataupun sering kali siarkan projek-projek yang dihasilkan oleh Azno. Azno ni dah lama dah sebenarnya dalam dunia ID, dah macam-macam lah pengalaman dia. Hari ni saya bawa dia bersama Impiana ni sebab kita nak kupas cerita. Kita nak sembang santai. Nama pun Sembang Deko Impiana setiap hari Sabtu, sebab saya lebih suka bersembang dengan cara yang santai, sebab followers kat luar sana pun akan rasa lebih selesa untuk melihat live kita setiap hari Sabtu kan. Okey, sebelum kita nak sambung cerita, betul. nak sentuh tentang tajuk kita pagi ni kan Azno, tentang ambil tahu selera peribadi sebelum ubah suai rumah. Sebab sekarang ni bila kita duduk, kita ambil daripada segi perspektif yang positif. Bila kita banyak duduk dekat rumah, maka banyaklah kita berjimat. Tetapi saya tidak menyangkal. Ada pula yang kata, siapa kata duduk rumah boleh berjimat? Yang tak berjimatnya sebab duduk online shopping. Kan? Jadi kalau orang kata betul. Betul kan? Duduk kat rumah online shopping. Bila dah online shopping memang tak boleh berjimat sebenarnya, sebab memang ya Allah 1001 benda I nak kena beli. I rasa macam tu. Tapi hari ni pagi ni kita nak tanya pengalaman. Salah satu yang terpengaruh. Betul. Kita nak tanya pengalaman seorang pakar dalam bidang ID ni, yang memang sebenarnya dia adalah seorang-seorang yang memang saya boleh katakan dia selalu mengajar dan selalu mendidik daripada dulu. Dia suka menyangka, dia tidak menyangka, tapi dia suka kata siapa yang tak boleh hias rumah, semua orang mampu hias rumah dengan kreativiti sendiri. Macam sekarang ni, nak cari ID, orang kata macam itulah. Macam kita sembang sebelum ni kan, Azno, orang kata nak cari ID mahal lah. Kan? Sekarang ni Azno akan mengajar orang untuk macam mana kita boleh hias. Dia kena rancang dari satu benda dan tahu apa benda yang nak buat. Okey. Dalam industri seni macam ni kan Azno, kalau you boleh kongsikan dengan followers Impiana, macam mana you nak tarik perhatian pemilik rumah untuk faham sebenar-benarnya apa itu menghias rumah dengan baik. Mariam, repeat balik sebab tadi tiba-tiba hang tau. Saya dengar apa tipsnya. Tiba-tiba hang. Saya tengok apa tu. Sorry. Patutlah I nampak macam muka you freeze macam tu je kan. Okey, soalannya. Freeze tu saya dengar apa dia. Soalan dia. Okey, soalan dia kan, I nak tanya you dah lebih 20 tahun dalam industri ni. Bila kita sentuh mengenai topik, ambil tahu selera peribadi sebelum ubah suai rumah. Sekarang ni macam I kata, duit, kalau ada duit, tapi tak semestinya, okey betul, kalau ada duit you boleh laburkan kalau you memang ada banyak duit untuk you berbelanja lebih. Tetapi hari ni I nak tanya you sebagai seorang pakar yang lebih 20 tahun, macam mana you tackle klien-klien you dan mengajar diorang, mendidik diorang supaya bijak untuk berbelanja dalam menghias dan mendekor rumah? Bagus soalan tu. Okey, sebab macam selalu saya dengar orang selalu cakap ambil designer orang yang ada duit saja. Maknanya kalau yang tak ada duit tak boleh buat dekor lah. I think that is not fair. Tak adil bagi semua orang. Pada saya, kalau dah ada minat tu nak buat dekor rumah lah katakan, kalau tak mampu, kita boleh buat sendiri DIY. Saya rasa saya pernah buat rancangan DIY beberapa tahun lepas, di mana saya banyak menggunakan elemen-elemen yang barang-barang terpakai. Maknanya barang-barang terpakai tu barang-barang memang selalu benda wajib ada di rumah. Cuma kita kena bagi nafas baru saja. Mungkin kita cari inspirasi dari banyak kan buat rujuk macam majalah ke, atau sekarang ni sosial media macam-macam ada dalam buka YouTube. Dalam TV pun ada juga rancangan makeover. Kita dapatkan idea. Mungkin barang-barang yang kita tengok dalam majalah ke TV ke, mungkin barang tu ada harga, mungkin barang tu harga, tapi
kita menggunakan kreativiti kita, kita olahkan benda tu kepada sesuatu yang tengah in. Contoh macam satu konsol. Saya pernah buat satu konsol dalam rancangan DIY tu. Konsol tu konsol biasa je, kayu getah. Tapi saya dapat inspirasi daripada Chinese furniture, antique. Dia warna merah, warna hitam. So saya ambil, saya gabungkan, saya repaint balik. Saya dalam rancangan tu lah saya buat macam mana benda tu sebelum dan selepas. Tapi kita tengoklah, katakan console table tu antiques lah, dia color merah. Chinese furniture, dia selalunya Chinese furniture ni dia memang antique ni memang mahal. Sampai berpuluh-puluh ribu pun ada. Tapi kita boleh tiru design dia dari segi color ke apa, sampai nampak jadi macam oriental. Jadi kita dapatkan inspirasi. Macam saya cakap tadi, banyak kan buat rujukan. Bila kita tengok rujukan tu dalam buku ke apa, dan kita tengok apa yang kita ada kat rumah. Benda ni kita boleh transform tak kepada benda-benda yang beri nafas baru lah. Macam tu. Betul. DIY lah. Buat DIY. Sebenarnya bila kita duduk lama dekat sekarang rumah ni pula kan, betul tak Azrul? Kalau kita duduk dekat rumah lama macam sekarang ni, memang betul. Memang rumah, ada setengah rumah tu dah memang cantik dah. Kita tak menafikan kan. Tapi kadang-kadang kan kehendak kita ni sebagai manusia ni, orang kata gelojoh kan. Kan tak pernah nak rasa tak pernah nak rasa bersyukur dengan rumah yang dah ada. Itu memang sifat-sifat manusia. Memang pernah puas. Memang tak pernah puas. Jadi kita berpuas hatilah dengan apa yang kita ada. Betul. Contoh kan macam dah ada ni, dah gantung dah cantik-cantik, dah susun dah sofa tu free. Tapi kita ada rasa ingin, rasa macam dah bosan lah, rasa macam nak buat benda yang baru lah. Inilah yang apa yang Azrul ajarkan kepada anda semua, yang bagi tahu kepada anda semua, sebenarnya kita boleh buat DIY balik, boleh olah balik. Daripada barang yang dah lama tu mungkin you boleh recycle balik, upcyclekan, jadikan satu benda nampak baru. Barulah dia ada satu elemen. Dia tidak semestinya anda kena melabur dekat sini. Apa yang Azrul cakap kat sini, dia tak suruh anda melabur beratus-ratus ribu, berpuluh ribu. Baiklah sedekah. Buat masa-masa sekarang ni, I ajar orang bersedekah je. Betul-betul. Macam sekarang ni musim pandemik kan, banyak masa. Betul. Macam saya pun banyak masa terluang di rumah. Macam-macam benda saya buat. Tanam pokok lah, saya ubah itu, ubah inilah. Kalau kemas rumah tak payah cakap lah. Rumah saya, store saya 4-5 saya kemas. Dah sampai berapa kali strip, saya buang barang dalam store tu. Gunakan masa yang ada. Lagi satu, barang-barang lama yang kita ubah suaikan, kita DIY kan, kita bagi nafas baru. Kalau pada sesiapa yang rajin kan, dia orang selalu buat review dalam dia orang punya Instagram ke apa ke. Sebenarnya kan, dia orang boleh make money on top of that. Maknanya kita bagi idea, kalau orang tu tak reti juga nak, dia boleh ambil upah, buat makeover, hantar barang tu, kita buat, isikan masa lapang dengan benda-benda yang berfaedah. Betul. Sebab sebenarnya kreativiti ni semua orang ada. Tak ada istilah sebenarnya you tak boleh nak buat benda tu. Jadi apa yang dekat sini yang Azrul petikkan ni, dekat sini saya boleh kata kepada followers Impiana yang dekat sana, yang mempunyai, yang di luar sana, yang mungkin kami dekat sini, saya dan Azrul tidak tahu yang anda mempunyai masalah. Mungkin dah ada follower Impiana yang kena buang kerja, yang susah hati, yang tak boleh macam tu. Pagi ni dengan secara tiba-tibanya saya dan Azrul menyarankan supaya anda lakukan DIY dan mungkin boleh buat duit. InsyaAllah. Betul. Kan kalau saya mungkin dengan berbesar hati, mungkin insyaAllah saya dengan Azrul akan duduk dan berfikir apa yang mungkin kita boleh bantu mereka kat luar, Azrul. Sebab ramai sekarang ni yang kalau kita tengok, diorang kena buang kerja, susah hati, kemurungan, tak tahu nak buat apa. Mungkin nanti Impiana akan cuba susulkan untuk bantu anda dekat luar sana, dan kita sama-sama bangun, kita sama-sama, sebab Impiana tak pernah tinggalkan followers Impiana kat luar sana untuk menjana ekonomi balik dalam segi buat sendiri ni, DIY ni. Okey. Yelah, macam sekarang ni saya nampak dekat dalam social media, kebanyakannya orang semua dah bekerja sendiri.
Tapi yang paling banyak saya nampak semuanya memasak. Okay, in fact saya pun memasak juga. Dan diorang menggunakan kreativiti mereka masing-masing. Yang tak pernah masak pun memasak juga. Diorang menjual produk-produk makanan-makanan orang lah. So sama juga dengan seperti kemahiran seperti menjahit cushion, benda-benda craft. Benda tu sebenarnya salah satu punca pendapatan juga kalau mereka rajin lah. Sebenarnya benda ni kena rajin. Kalau malas, yang tu kita orang tak dapat nak tolong lah. Tak dapat nak tolong lah kan. Kan yang kalau ada penyakit M dekat depan, memang Impiana dengan Azno tak boleh nak tolong. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya pun surrender juga. Bendera putih saya bagi, tak boleh buat apa-apa. Itu masalah sikap seseorang. Sebab kalau anda dapat nanti, insyaAllah Impiana akan kongsikan dengan anda orang kata projek-projek yang Azno hasilkan. Okey, mungkin ramai yang akan tanya, okey macam mana nak dapat consultation daripada Azno? Ya, Azno ada di dalam di social media anda boleh type je dekat Facebook ataupun IG Aznul Hadi, adalah. Kan boleh PM, boleh tanya macam mana. Okey, tapi kan Azno, I nak tanya, selalu kan bila you buat projek dengan pemilik rumah, bila katalah klien datang dekat you, kadang-kadang klien ni dia punya bajet tu sangatlah minimum sebenarnya. Okey, jadi dia akan pergi jumpa you, dia akan kata dekat you, Cik Azno, I nak buat tapi I ada bajet macam ni. Macam you seorang pakar dalam ID ni, you dah jumpa macam-macam jenis dan kerenah masyarakat ni, klien ni, you akan ikut bajet poket dia ke untuk hasilkan tu yang you rasa macam ridiculous? Kan? Ataupun you akan ajar dia, okey sebenarnya kalau you ada bajet macam ni, you kena macam mana you tackle benda tu? Okey, macam untuk soalan ni, kebanyakannya, selalunya customer approach saya, selalunya dia dah tahu stroke saya macam mana. Dia tahu saya punya konsep. Tapi macam saya kebanyakan design yang saya kan semuanya tak sama. Maksud saya ikut rentak klien dulu. Mula-mula saya berkenalan dengan klien tu dulu, saya tengok environment rumah dia, dan saya tengok apa yang dia suka. Saya akan menemu ramah dia dulu. Macam kita borak santai, macam sekarang ni kita borak santai, saya tanya, you suka apa, warna apa, dan sambil-sambil tu borak, tengok berapa orang rumah ada dalam rumah tu, anaknya macam mana. Saya belajar karakter klien dulu sebenarnya. Jadi pada masa yang sama, dah belajar karakter dia, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Lepas tu yang paling penting, bajet tu memanglah. Itu paling penting, bajet. Saya akan tanya berapa maksimum bajet dia. Jadi dengan bajet yang dia dah beri, dengan style yang dia dah bagi contoh lah, dia suka yang macam ni. Dan ada juga klien yang tanya, you propose apa yang sesuai untuk I. Ada dua jenis. Tapi selalunya saya akan ikut rentak klien saya, apa yang dia suka. Macam siapa penghuni dalam rumah tu, semua saya interview. Macam-macam makcik juga interview. Anak-anak dia pun saya interview. Anak dia suka apa. Kalau saya bagi macam ni, dia suka tak? Kadang-kadang saya akan tunjuk, saya bagi proposal, bagi idea macam ni. Kalau macam ni suka tak? Saya olahkan lagi. And then, itu cara saya lah. Jadi, saya pun memang bila dah berkenalan dengan mereka, dah lebih mesra, memudahkan kerja saya untuk menjalankan projek dia lah. Tapi yang paling penting bajet lah. Yang ni lah sebenarnya yang ada. Inilah uniknya Aznul dengan dalam industri ID ni yang boleh saya katakan. Kan, sebab betul tak? Kalau nak ikutkan, majalah Impiana selalu ambil saya punya hasil kerja. Semua hasil-hasil kerja saya semuanya lain-lain. Sebab kalau orang macam separuh designer, dia punya image, mungkin dia kata, oh ni saya punya image, saya punya trademark, saya punya benda macam tu. Tapi bila saya tengok, semuanya sama je. Macam sekarang punya designer lah. Saya taklah condemn sekarang punya designer. Mungkin saya respect lah, itu dia punya image.
Tapi saya punya image, saya lebih kepada mengikut selera klien. Saya akan matchkan dengan dia punya keselesaan. Yang paling penting selesa, bersih semua. Itu paling penting. Sebab yang nak duduk rumah tu dia, bukan saya. Saya cuma boleh bagi gambaran, bagi idea yang kadang-kadang saya bagi image kepada keluarga tu. Okay, you kena macam ni lepas ni. Sometimes diorang suka saya bagi image. You lepas ni, you buat macam ni, you kena macam ni. At the same time, educate mereka untuk to be proper lah. Sebab orang kan suka cincai kan. Macam saya bagi image. Diorang suka saya bagi image yang bersesuaian dengan mereka lah. Takkanlah saya macam ni saya nak bagi image yang agak-agak klasik. Okay, dia ni modern, saya bagi klasik. Tak. Kalau dia orang yang modern, tapi barang-barang dia kebanyakannya klasik. Okay, ini saya ada satu cabaran. Dia cabarannya saya kena ubah sesuai rumahnya tanpa membuang di mana saya rasa tak ramai designer yang boleh ambil sahut cabaran tu tau. Barang tak nak keluar, tapi rumah kena ubah. Saya pernah buat baru-baru ni di Bangi. Rumah tu guna balik barang-barang lama dia, saya hantar klik perabot dia, tukar warna apa semua. Rumah dia saya tukar cat sikit-sikit saja. Bila letak balik, perubahannya agak drastik. Di mana dia sendiri pun terperanjat. Ini barang dia ke? Semua saya guna barang dia balik. Jadi sebenarnya tak ramai designer yang boleh buat macam tu. Yang saya dengar sekarang ni kebanyakannya kalau hire designer ke apa ke, semua tukar baru. Which is pada saya lah. Ni pada saya. Maafkan saya lah kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya ni. Tak semua designer berani buat benda-benda macam ni. Tak berani. Tukar balik benda yang lama kepada nafas baru. Tak semua orang boleh buat. Sekarang ni saya notice semuanya beli baru. So kalau beli baru, saya rasa pada saya lah, semua orang pun boleh jadi designer. And cost dia tinggi. Betul tak, Maria? Betul. I setuju benda tu. Sebab you tahu tak, kalau I ambil balik apa yang you berkatakan tadi kan, rumah, okay, bila kita cakap mengenai nak buat dekor rumah ni, nak bagi nafas baru dalam rumah ni, mestilah rumah tu orang dah duduk lebih daripada 5, 6, 7, 8 tahun kan. Jadi barang-barang yang ada dekat dalam rumah tu penuh dengan sentimental value dia. Tak payah ambil jauh lah, kita ambil saya je lah. Kalaulah saya nak tukar nafas baru dalam rumah ni, saya akan cakap, jangan buanglah meja makan tu. Meja makan tu lah daripada saya kahwin dulu, daripada tak ada anak. Dah pula. Lepas tu you tengok, tadi ID ni akan sakit kepala ni, dia akan fikir, tadi dia kata dia nak konsep apa tadi? Modern. Dia nak urban, dia kata. Tapi meja makan dia zaman Tok Kadok. Dah pula macam mana? Lepas tu bila you nak tukar, you nak buang sofa tu, dia kata, jangan. Sofa ni lah dulu mak mentua dia bagi. Dah pula, dia kata. Kan? So, inilah sebenarnya sebenar-benarnya kalau anda dekat luar sana, saya pasti ramai orang yang ada sifat yang macam tu. Aznul lah sebenarnya orang. You dengar tak? You all nampak tak? You all buka tak? Anda dekat luar sana dah nampak tak sebenarnya nak menghias ni, nak tukar wajah, nak bagi nafas baru, nak duduk lama dah nak dekat 2 tahun dah kita ni asyik berkurung kat rumah macam ni kan. Kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Betul. So jadi rumah tu takkanlah kejap keluar, kejap masuk asyik nak beli sofa baru. Memang saya tahu dekat sana sofa semua sale Aznul. Betul kan? Ya. Tapi kan sebenarnya macam sekarang ni, bukanlah saya nak condemn yang barang-barang sekarang ni. Nak dibandingkan dengan barangan-barangan dulu dengan sekarang, barang-barang dulu lagi kualitinya lagi bagus daripada yang sekarang ni. Betul. Bukan saya nak tipu lah. Saya tahan lama. Saya pengusaha, saya ada bengkel untuk membaik pulih perabot. Ada banyak klien saya yang hantar-hantar perabot untuk di reupholstery, diubah saya. Tapi saya nampak beza yang orang-orang lama ni, maknanya yang lebih tua daripada saya lah. Diorang ada barang-barang sentimental value dia. And then bila diorang hantar, bila saya buka balik perabot dia, saya restore balik, kualiti kayunya agak berbeza dengan kualiti kayu zaman sekarang. Bukan saya nak puji lah. Kuat, kukuh, masih kuat lagi, pun berat.
dibandingkan dengan sekarang punya perabot, dia baru beli sofa tu setahun lebih. Sponge dah hancur, banyak benda dah hancur. Bila saya buka frame dia, saya tengok mereka ada separuh tu guna kayu api pun ada juga saya tengok. Jadi saya macam agak terperanjat lah. Kenapa perabot dia? Saya tanya beli kat mana? Bila beli? Bila dia cakap dia beli tahun, saya macam, baru 2 tahun macam ni ke? Sebab ada klien yang lama macam saya cakap tadi tu, dia beli dah 20-30 tahun lepas. Tapi kayunya masih elok lagi. Itu pasal macam tadi saya ada bercakap, kita buat kempen recycle balik, maknanya bukannya kedekut. Bukan. Betul. Sebenarnya kita kempen, kita guna balik, recycle balik lama. Guna balik barang lama, kita tak payahlah. Contohlah, nampak tak piring ni? Ni piring-piring ni semua piring-piring daripada lama punya piring. Tapi disebabkan biasalah zaman sekarang kan semua nak pakai piring-piring baru. Jadi saya guna lagi buruk lagi, saya suka saya framekan dah jadi barang sejenis barang hiasan yang agak dia nampak vintage dekat situ. Nampak vintage itu. And then selalunya bila benda-benda yang vintage ni nampak macam mahal. Mahal, betul? Mahal sangat. Dia nampak mahal. Bila kita nampak mahal, orang suka benda yang nampak mahal. Tak kisahlah engkau beli murah ke, tak kisah. Orang nak nampak, bila kita dah suai padankan dengan kemasan dinding ni, saya saja gelapkan. Bila saya gelapkan, bila benda tu terang, baru dia timbul. Benda tu nampak outstanding. Benda-benda macam tu yang saya suka share dengan semua orang lah. Baik dalam majalah ke, baik dalam rancangan TV yang saya buat DIY tu, saya suka berkongsi idea. Jadi bila orang kongsi idea, ambil idea yang saya bagi, saya share bersama-sama, saya happy lah. Itu satisfaction saya lah bila saya jadi designer ni. Jadi bila orang happy, saya pun happy lah. Macam tu. Nampak tak? Trademark dekat situ kan. Dekat situ kan, kalau anda tahu kan, sebenarnya saya ni dah sediakan soalan tau dekat Azrul ni, dekat Cik Azrul kita ni. Sebenarnya kita dah, bila kita sediakan soalan, bila kita bersembang macam ni, banyak topik. Tapi kan dekat sini, satu soalan dia adalah, tapi saya nak jawab. Saya yang bagi soalan ni, saya yang tu jawab. Sebab bila dah Azrul dah bagi tahu semua benda ni kan, saya dah tahu dah. Sekarang ni kan, bila soalan dia, kalau you baca balik, I ada bagi kat you, betul tak? I kata, I nak tanya, kalau orang yang ambil moratorium yang kerajaan bagi ni kan, tapi diorang gunakan, diorang tu mampu, tak ada efek pun dengan duit gaji pun semua, tapi kita ambil benda tu, dia kata kita nak buat dekor rumah baru, katanya kan. Sebenarnya apa pandangan you? I nak tanya kat you sesuai ke tak. Tapi sebelum you jawab soalan I tu, I nak jawab kat sini. Sebenarnya, baiklah anda gunakan duit anda itu ke jalan yang benar. Sebenarnya saya pun nak jawab benda yang sama. Pada saya, itu idea yang kurang bijak untuk menggunakan duit itu untuk menghias rumah. Macam saya cakap tadi lah, kita gunakan apa yang ada dalam rumah kita ni. Sebenarnya setiap benda yang ada pada rumah tu ada keistimewaannya, ada kecantikannya tersendiri. Kalau tak, kenapa korang beli? Daripada dulunya kenapa korang beli? Sebab benda tu cantik kan? Maknanya bila benda tu dia cantik. Betul tak saya cakap? Betul. Kalau tak, kenapa korang beli? Tak, kita kan jadi, semua kita Azrul, bila kita mengupas cerita macam ni kan, kita bukan, sekarang ni mungkin akan ada kata, kita mungkin ada netizen yang rasa nak marah, mungkin akan rasa kita macam ni. Tak, kita kena ikhlas. Kalau kita buat live, kita bersembang semuanya indah-indah, kita banyak menyokong benda yang salah pun kita menyokong, dia nampak tak best lah. Kalau macam tu, samalah live dengan yang lain-lain. Kita akan cerita benda yang indah. Tapi hari ni, saya dengan Azrul pagi ni nak kupas, benda yang betul-betul yang memang isu semasa sekarang ni dalam menghias ni. Ada duit lebih tapi buat dekor salah, ada moratorium ambil tapi pergi buat benda yang tak sepatutnya. Kan betul tak Azrul kan? Apa yang you nak tekankan kat sini? Okeylah. Macam sekarang ni ramai yang orang terkesan dengan MCO ni kan.
tak ada kerja, berhenti kerja, job banyak tak jalan semua. Guna duit tu untuk overhead macam bayar bil elektrik. Kalau boleh, saya punya advice berjimat lah, tak payahlah. Saya rasa it's not a good idea, bukan idea yang bagus untuk menggunakan duit itu. So nanti kita tak tahu apa akan jadi dengan kita akan datang. Kita tak tahu what's next. Lepas ni kita tak tahu apa lagi lepas ni. Lepas MCO ni apa lagi? Bersambung lagi ke? Pun dah lama dah pada saya dah. Dah masuk setahun dah ni. Daripada awal tahun ni dah lama sangat ni. Saya mati kutu blank duduk rumah. Kerja tak jalan semua kan. Gunakan duit tu. Bahagikan catu. Deko sebenarnya pada saya buat sendiri. Tak payah nak beli-beli benda baru. Buat masa ini kita bersabar je lah. Lagipun yang sibuk-sibuk nak menghias, siapa yang datang? Semua pun duduk rumah masing-masing. Betul tak? Betul. You buat rumah you tu untuk selesa diri you dan family you sahaja sebenarnya. Buat masa sekarang ni. Kita fikir untuk macam nak cari sofa. Cari sofa yang memang kata kalau nak tengok TV, nak duduk dekat situ lah, nak semua-semuanya. Cari yang boleh duduk, yang selesa, yang boleh tahan lama, yang boleh duduk lebih daripada 2 jam. Kan? Betul tak? Kalau meja makan tu dah bosan tengok color walnut tu, macam Azno cakap tadi, ambil, buatlah baru. Pergilah cat, carilah benda lain. Kalau tak, tukar je lah alas meja tu bagi nampak cantik sikit. Betul tak Azno kan? Kalau betul. Ya. Mungkin tukar letak, kosongkan meja tu, letak tutup tahu fresh flower tu kena beli. Boleh je kita petik daun keladi pun boleh. Saya semua pokok-pokok sentiasa pokok hidup dalam rumah, tapi saya tak beli. Saya pergi dekat tepi longkang tu, pokok keladi, daun itu saya biar hias. Kita dah suai pandangkan. Bila ada benda hijau dalam rumah, benda hidup, rumah tu automatik nampak macam wow, apa ni? Padahal member saya pun ada jok datang rumah, kadang-kadang tanya, mana beli? Saya cakap lah, ini daun keladi lah, ni tepi longkang ni saya pergi kutip. Saya kerat, dia bawa gunting. Siapa suruh keluar duit? Payah. Sebenarnya gunakan kreativiti. Macam saya cakap tadi lah kan. Saya pun sampai sekarang masih buat rujukan. Bila saya buka majalah tengok, bila saya tengok, lah ni ranting kering je ni pun. Saya pun cari ranting kering. Macam tu, benda-benda macam tu. Kreativiti. Melainkan macam saya cakap tadi lah, malas. Kalau malas tu tak boleh buat apa-apa lah. Betul, yang macam bila kata ranting kering tu kan, yang lalang. Kalau you all tengok balik macam dekat dalam impianan kita ada kongsikan yang Daddy DIY tu. Dia buat bunga pampas tu memang tengah trend sekarang ni. Dia pergi kutip, kalau Azrul nak tahu, dia pergi kutip lalang yang ada dekat tepi jalan tu, lepas tu dia keringkan, dia jadikan benda tu sebagai bunga pampas. Memang best lah. Lepas tu ada pula yang buat bunga pampas tu, diorang tak beli, buat sendiri, pakai ribbon pun ada. Yang gunakan batang penyapu, bukan batang penyapu, menggunakan bulu penyapu pun ada. So maknanya kalau you nak menghias, sebab banyak masa kan kita duduk dekat rumah ni, sebenarnya banyak masa. Benda-benda macam tu kalau nak beli dekat luar, bunga pampas tu dah berapa ringgit. Kan, kalau diorang buat dan diorang jual pula kat social media. Inilah yang tadi mula tadi Azrul dah cakap, macam mana you all nak make money, dah boleh buat mana pendapatan. Macam topik Mariam tadi, pasal apa yang nak jimat apa, soalan apa tadi? Yang apa? Kita buat balik, lepas tu kita jual ke yang mana? Yang dapat duit moratorium. Dapat kan? Yes, dapat duit moratorium, tapi dia tak ada efek apa-apa. Untuk barang hias sebenarnya boleh buat sendiri melainkan bertujuan untuk membaik pulih. Macam kadang-kadang rumah tu dah bocor, benda tu perlu. Yang itu saya tak halang. Benda tu keperluan. Saat rumah tu bocor ke, ataupun nak tukar pipe dah pecah ke. Kalau benda yang macam tu, saya bolehlah, saya lepaskanlah. Maknanya saya setuju gunakan duit tu. Tapi kalau setakat sekadar untuk hiasan apa semua, benda tu tak perlulah pada saya lah. Bersabarlah kan, berjimatlah.
Okey, bila macam Azul cakap tadi, Berjimat. saya cukup tertarik sebab hari tu pernah saya berkongsi kisah dengan rakan saya ni. Rakan saya berkongsi kisah dengan saya. Bila kita, macam Azul kata, kalau dapat duit moratorium tu mungkin anda memang boleh pakai untuk kegunaan rumah. Adalah kalau rumah tu bocor, nak ganti paip, benda tu memang penting. Sebelum ni kita mungkin tak boleh nak buat sebab tak lepas dengan duit gaji bulanan atau sebagainya. Kan, ini I nak kongsi sikit tau. I memang tersentuh hati apabila ada sahabat lama, kawan berceritakan tentang masalah rakan yang satu lagi ni. Dia kata macam rumah bocor. Bayangkan bilik tidur pertama tu memang tak boleh langsung digunakan kerana I pun tak tahu, itu bukan bocor dah I kata. Kalau I kata dekat situ dah lohong dah. Sebab kalau dah boleh takung dengan kolam mandi anak tu, bila waktu hujan, itu dah bukan bocor namanya. Kan? So macam tu punya yang itu benda yang perlu dilakukan. Yes. Yang itu perlu dilakukan sebab untuk keselamatan. Nanti kalau dibiarkan lama-lama akan lagi bertambah teruk lagi. Mungkin akan merebak lagi kerosakan tu. Untuk kerosakan okey. Betul. Untuk shock sikit dululah. Sebab bila dikongsikan cerita lagi, kalau you tahu bukan sekadar bilik tu saja, malahan dengan orang kata dia cerita lagi macam peti sejuk dah tak berfungsi. Peti sejuk yang atas dah ada, yang bawah dah tak berfungsi, yang atas tu pun dah jadi macam peti sejuk kat bawah, dah nama freezer. Macam tu mungkin kita boleh kata okey lah you nak beli peti ais baru. Tapi kalau peti ais tu duk elok lagi, daripada 1-2 pintu, tiba-tiba nak beli yang tengah trend sekarang ni, ketuk-ketuk knock tu, tak payah. Nanti I pergi, I knock you nanti. Kan? Sebenarnya macam peti ais pun sebenarnya kalau kondisi dia masih elok lagi, cuma kadang-kadang luaran dia nampak dah lama dah season kan, kita respray balik. Saya sendiri pun buat saya punya peti ais lama saya spraykan, saya cat hitam. Saya cat hitam, lepas tu saya letak stiker-stiker yang cantik-cantik, yang magnet-magnet. Jadi bila orang datang, orang tanya, beli peti ais baru ke? Saya tak, saya repair je. Tak percaya buka lah. Bila buka, oh yalah lama lagi. Sebab kondisi dia masih elok lagi. Tak perlu buang. Sebenarnya serius saya cakap, tak perlu buang. Selagi boleh repair. Melainkanlah betul-betul hancur dan tak boleh guna, itu alasan tu kukuh lah untuk tukar baru. Tapi kalau benda tu masih elok lagi, saya rasa tak perlu pun. Sebab kadang-kadang dekat sini Impiana nak bagi tahu dekat anda kat luar sana, kadang-kadang macam ada satu hari tu, kalau anda pernah lihat dekat dalam Minggu Wanita, Aznur dah keluar dan mengupas tentang topik macam mana, I suka tajuk tu. Sangat menarik sebab Oksigen lebih. Rumah macam mana tayang rumah lebih. Sebenarnya kan dia kata macam ada rumah cantik kita tapi tayang lebih. So jadi bila benda-benda yang macam itulah, kita tak nak kita duduk dekat dalam keadaan yang macam tu. Kita ada rumah yang cantik tapi sebenarnya di sebalik rumah yang cantik tu banyak kekurangan yang orang lain nampak macam dia nampak okey je. Sebenarnya dia tak okey. Jadi kita ni kadang-kadang dalam Impiana ni macam pagi ni saya dengan Azrul ni ingin mengupaskan, ingin menekankan kepada anda supaya kalau nak dekor ni biarlah bijak berbelanja. Bijak tahu dekat mana yang penting. Sebab macam daripada mula tadi, kalau anda lihat, anda dengar betul-betul apa yang Encik Azrul bagi tahu kepada anda semua, sebenarnya you all boleh buat upcycle balik. Sofa lama, meja makan ni, last sekali dia cakap pasal peti sejuk. Peti sejuk tu kalau, yelah mungkinlah bosan kalau yang zaman-zaman dulu tak ada banyak warna pilihan pun, yang trend-trend sekarang je macam-macam colour ada. Cuma kalau yang dah memang dekat rumah tu warna kelabu lah yang dulu memang standard punya colour tu, pergilah tukar colour lain. Dapatlah balik. Sebenarnya macam betul, macam saya ada bagi idea dekat saya punya teman, dia ada satu peti ais yang lama lah. Peti ais tu memang daripada dah lama dah. Tapi dia punya kondisi dia masih tip top lagi sebab dia jaga elok. Cuma dia dah biasa dah lusuh.
Okay, dia tanya saya nak make over peti ais. Peti ais pun I make over juga tau. Mariam juga jangan tak tahu. Okay, saya bagi idea macam mana tahu. Saya bagi idea, saya suruh dia cat warna merah. Saya bagi dia gambaran atau tak telefon yang dekat London yang kotak tu yang macam warna merah. Tahu okay. Tak? Okay. Ya, okay. Saya suruh dia cat semuanya merah, yang di mana yang di tepi-tepi tu saya suruh dia buat alis warna hitam. Saya macam buat lukisan, macam ada tingkap, ada apa. Jadi bila dah siap, dia cakap peti ais tu nampak macam dia sendiri pun terperanjat. Peti ais tu nampak macam dekat London. Dia taruh lagi magnet. Jadi peti ais tu merah kan, nampak tak merah? Kita buat lukisan macam tingkap French tu, ada handle, sebenarnya tu lukisan saja. Tapi bila dia siap, impactnya nampak macam sesuatu sangat. Jadi terus dia kata, wow, I tak sampai benda ni. Saya ajar pun melalui YouTube, bukan YouTube, dari video call aja. Saya cakap, okay, colourkan macam ni. Sebab masa MCO, ni sebenarnya baru-baru lagi ni sebenarnya. Saya lukis gambar peti ais tu. Saya cakap colour yang ini, saya colour ikut instruction. Jadi dia ikut instruction saya, dia lukis apa semua. Bila dia siap, memang cantik. Padahal fridge tu lama. Maknanya, tu saya cakap, sebenarnya kadang-kadang orang ni dia tak nampak. Macam saya, mungkin saya boleh nampak lah. Tapi saya banyak rujukan lah. Sebenarnya bila macam telefon yang dekat London, yang dekat public phone tu, saya tengok macam peti ais pun ada juga. Lepas tu saya terfikir, saya cakap kalau transform peti ais jadi benda macam ni, cantik sebenarnya. Jadi kebetulan kawan saya tu tanya, saya terus dapat idea tu, saya share dengan dia terus. Sebab saya nak buat macam mana lah peti ais saya elok lagi kan. Kau buat. Jadi dia buat, bila buat hasilnya macam saya sendiri yang bagi idea pun impress dengan hasilnya. Jadi bila dia happy, of course saya lagi happy lah. Jadi macam saya cakap tadi lah, siapa kata beli baru? You tukar je. Cat tu baru berapa ringgit je. Dia beli cat merah tu, cat dekat hardware shop. Tak mestinya cat yang ada brand. Cat jenama biasa pun boleh. Asalkan warna. Masuk warna, pandai lukis, saya suruh dia masking tape. Lukis. Ikut dalam gambar rajah. Hasilnya memang saya sendiri pun terperanjat. Cantik sangat. Yang ni lah yang dikatakan, kalau orang nak tahu dekat luar sana tu, betul tak Azrul? Inilah orang kata nafas baru dalam menghias rumah. Macam itulah macam yang tadi Azrul cakap, pinggan dekat belakang Azrul tu. Dia bagi nafas barulah. Memanglah pinggan tu dah lama, dah dikata dah gelap-gelemat dah warna dia. Tapi macam mana dinafaskan baru? Gelap lah tu. Letak frame yang bingkai dia warna putih. Dia tak outstanding, terus jadi outstanding kat belakang tu. Sebab sebenarnya macam yang belakang ni, kalau nampak ni, dia sebenarnya padded. Dah buruk-buruk dah warna dah hitam dah. Sebenarnya yang hitam tu yang mahal. Itu yang artnya, yang seninya. Jadi bila orang tengok, wow, vintage lama. Saya juga bagi idea baru. Katakan kalau dia punya pinggan tu masih lagi kondisi cantik, bersih. Tapi disebabkan ada separuh orang ni dia suka vintage, dia suka nampak efek-efek lama. Kita boleh gunakan macam mana tau? Kita featheredkan dia. Sama kita lusuhkan dia ke, menggunakan peluntur ke, kasih dia buang-buang warna sikit supaya dia nampak macam lusuh sangat. Benda-benda macam tu. Kreativiti lah sebenarnya. Sebab benda-benda tu semua boleh belajar dekat dalam YouTube. Boleh tengok dekat Pinterest. YouTube. Betul. Dekat dalam YouTube banyak sangat. Kalau diorang even ajar cara buat. Azrul, kalau I nak kata nanti tengok YouTube Impiana, dia kata diorang kata tak jumpa pula kan. So, sebab diorang banyak dah. Sebab sekarang terlalu banyak dah source kat luar sana. So anda boleh tengok kat luar sana. Betul. Betul. Dalam YouTube tu sekarang ni cuma type saja DIY recycle. Cara the making. Macam-macam video. Saya sendiri pun kadang-kadang buka YouTube, cari idea di YouTube juga. Saya taklah kata saya arif sangat. Walaupun dah lama,
Saya masih nak ikut peredaran sekarang. YouTube tengok, dia buat macam ni sekarang okay, I learn. Yang dunia ID ni pun saya masih lagi belajar. Tapi saya belajar apa yang tengah apa yang tengah nanti orang kata ni duduk diam je lah. Tak, saya nak cuma saya gabungkan dengan elemen-elemen lama. Macam juga dari segi design, saya suka menggabungkan dua elemen, East meet West. Bila kita gabungkan Barat dengan Timur, kita gabungkan, sebenarnya dia akan menghasilkan satu karya yang sangat macam mana saya nak cakap saya tak tahu macam mana nak jelaskan tapi sangat dia nampak unik dekat situ yang memang orang tak pernah terlintas untuk lakukan benda-benda yang macam tu, betul? Betul. Macam saya suka macam dari segi design, saya suka juga menggabung elemen-elemen budaya. Kadang-kadang budaya ni saya masukkan sikit, selitkan sikit elemen-elemen Oriental, elemen-elemen Barat sikit. Jadi Asian sikit, jadi kita gabungkan. Tapi gabung tu janganlah main gabung je. Kita lembutkan gabungan tu. Baru hasil tu jadi cantik. Sebenarnya tak semestinya mahal. Sebenarnya barang murah sebenarnya kalau kita pandaikan dia cantik. Bila kita banyak buat rujukan dalam buku ke majalah ke, kadang-kadang bila kita tengok dalam-dalam kan, benda ni sebenarnya murah je. Tapi kenapa dia jadi cantik? Sebab kita gandingkan dengan benda-benda yang apa semua. Itulah maksud saya lah. Itu cara saya berkarya. Kalau saya nak mencipta atau menghasilkan sesuatu desain, saya suka gabung-gabungkan. Macam kadang-kadang macam klien ni suka macam ni. Yang bini dia suka macam ni, yang husband dia suka macam ni. I joinkan husband and wife, apa yang dua-dua suka. Jadi bila hasil tu siap, dua-dua pun dapat. Bini punya taste pun ada, suami punya taste pada so fair and square. Itu saya hasilkan design lah. Kalau rumah, kalau pejabat lain lah, pejabat komersial semua lain lah, saya kena ikut spek mereka lah. Betul. Sebab itulah hari ni, pagi ni kita kupaskan topik tentang ambil tahu selera peribadi sebelum nak ubah suai. Tapi mungkin saya boleh tambah sikit kat sini. Betul tak Aznur? Ambil tahu selera peribadi dan ambil tahu juga poket duit anda dulu. Barulah kita ubah suai. Itu benda paling penting. Poket tu penting. Kadang-kadang itu yang paling penting sekali. Sebab ialah kita nak tahu juga berapa peruntukan yang dia ada. Sudah sebenarnya untuk memudahkan kita buat kerja. Kadang-kadang macam klien jangan malu-malu nak bagi tahu bajet. Bajet saya banyak ni je, kena terus terang. Bila dia terus terang, memudahkan kerja untuk kita nak buat lah. Macam dia bajet banyak ni, okey. Kita buatkan mengikut kehendak dia punya design, apa yang dia suka, tapi mengikut bajet dia. Jadi barulah seronok bekerja sama dengan orang-orang macam tu. Ni kadang-kadang ada yang tak bagi tahu bajet, berapa bajet? Tak apa, buat aja. Ada juga separuh klien macam tu. Tapi kita as a designer, bila dia ada bajet, dia tak ada limit. Kita of course kita nak benda yang bila dah siap semua, bagi tahu mahal lah. Cakap itulah sebenarnya pentingnya bagi tahu berterus terang. Kalau tak berterus terang, nanti lambat bekerjasama. Kena bekerjasama lah maksud saya. Sebab bila kita, rumah tu rumah milik peribadi kita. Bila kita minta orang ID ni adalah orang luar daripada rumah kita untuk menghasilkan apa yang kita nak tu, dia lain. Sama ada kalau you buat sendiri, terpulang lah sebab you tahu you yang nak beli barang, you yang nak buat. Tapi bila you hire ID, you hire orang yang pakar, bila mereka nampak, sebab selalunya ID pakar ni dekat mereka akan nampak macam Azrul akan nampak ruang ini praktikalnya kegunaan dia macam ni. Ruang yang macam ni praktikal dia begini. Betul tak Azrul? Kan you takkan buat ruang tu orang kata ikut sesuka hati. Ya, betul. Sebab kadang-kadang ada juga macam selalunya macam mana?
Benda kena, macam saya cakap tadi lah, owner kena betul terang lah. Okay, macam tadi, baju kena bagi tahu mantingkan untuk dia nak mengubah. Maknanya ruang yang paling penting, ruang tamu, ruang makan, ruang dapur. Mungkin 3 benda ni. Jadi kita fokus pada 3 benda ni aja. Mungkin bilik kita buat second phase ke the next phase. Kalau nak buat serentak, memanglah tak mampu. Melainkan kalau sesiapa yang mampu, dia buat serentak lah. Dia tak duduk pun rumah. Selalunya ada juga yang baru beli rumah, ada juga dia nak bawa masuk beg saja. Pun ada juga klien macam tu. Tapi dia akan bagi tahulah apa yang dia nak, benda-benda yang penting. Jadi kita take note. Kita as a designer, kita take note apa yang dia nak. Yelah, benda yang mana yang dia highlight kan. Mungkin dia ada, okay, bilik ni 2, jangan buat apa-apa dulu. Fokus on bilik 1 ni aja. Dengan dapur, ruang makan. Selalunya yang paling penting ruang tamu, ruang makan, dapur dengan bilik utama. Itu saja yang setahu saya lah bila baru masuk. Itu lain cerita lah. Dia kena ubah-ubah suai ke atau apa je lah. Sikit-sikit je lah. Betul. Akhir kata, sebelum kita akhirkan kita punya topik kan, dia nampak sangat tau. Pagi ni topik dia memang, I rasa, Ais ni rasa topik ni sebenarnya kita boleh ketengahkan lagi. Macam panjang lagi yang kita boleh cakapkan dekat sini sebenarnya. Sebab kita boleh buat next segment lagi. Betul. Ini kita buat segmen ni dulu. Ini baru segmen ni. Lepas ni mungkin segmen yang saya akan tanya, yang saya akan minta Azrul ceritakan balik bila masuk rumah, orang dapat kunci ataupun dah duduk lebih daripada 5 tahun dekat rumah, nak buat reno balik, nak buat ataupun nak menghias rumah. Dia kena pernah pasti dekat sini followers Impiana, renovasi rumah dan juga menghias rumah adalah 2 benda yang berbeza. Bila you kata you nakkan nafas baru dalam rumah, mungkin you tak ada buat renovation. Itu bukan renovation. Itu mungkin kita tukar perabot, kita olahkan balik perabot yang ada dekat dalam rumah tu, dapatkan nafas baru. Tapi kalau you kata you nak buat renovation, yang you dah duduk rumah tu 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya, bilik air tu you nak daripada tak ada bathtub jadi bathtub, ada bathtub. Daripada bilik air tu besar ni you nak sambung sampai ke depan. Itu barulah renovation. Tapi yang benda-benda macam tu, saya tak nak cakap banyak sebab itu adalah kepakaran daripada Aznur. Dan saya akan jemput lagi Aznur insyaAllah untuk mengupas cerita dengan topik yang lebih menarik dalam minggu-minggu yang akan datang. Kalau anda nak tahu, anda boleh komen dekat bawah. Sebab kita nak tahu sebenarnya apa kesilapan yang selalunya pemilik rumah buat, lepas tu anda dah melakukan kerugian. Sebab sekarang ni Impiana nak bawa anda ke satu orang kata memandang ke depan supaya anda tidak melakukan kesilapan dan tak buat orang kata pembaziran yang orang kata, saya tahu macam saya kata tadi, diorang tengah ada duit banyak sekarang ni, tahu tak sebenarnya Aznul. Sebab tu saya nak kata dekat follower Impiana, sabar, simpan duit tu, simpan. Kalau tahu sekarang ni macam-macam dengan air sinarnya, dengan macam-macam. Jadi bila diorang dapat duit banyak, diorang menggelupur. Diorang macam gelojoh. Jadi sihat saya juga, jangan gelojoh. Relax. Tak lari. Benda-benda tu tak lari. Banyak buat rujukan. Memperbanyakkan buat rujukan. Gelojoh-gelojoh ni kan, dia macam dulu-dulu kan ada kartun yang monyet tu tamak kan. Dia makan cili, dah rugi. Pedas. So betul. Jangan. Kita semua. Saya tahu duit sekarang ni semua orang tengah mengeluarkan duit air sinar lah, apalah, diorang menggelupur. Jangan. Saya nasihatkan kita kena smart, bijak berbelanja. Betul. Mana yang penting dulu. Setakat hiasan itu belakang boleh buat sendiri. Selagi boleh jimat. Selagi boleh, itu nasihat saya. Selagi boleh jimat, selagi boleh buat sendiri. Melainkan untuk baik pulih. Itu benda keperluan. Baik pulih, macam tadi saya cakap lah, bocor ke, rosak ke, dah jahanam ke, itu tak apa. Kalau setakat nak feeling tak payahlah. Buat sendiri je lah. Lagipun sekarang ni tak ada siapa nak duduk di rumah tu diam-diam, bersihkan je cukup.
Dia ada kenapa diorang nak jadi macam tu. Saya faham. Ada segelintir pemilik rumah kat luar sana sebab yelah nak OOTD dekat luar dah tak boleh ni Azrul sebenarnya. Duduklah dekat rumah ber-OOTD. Dia tak tahu ni macam saya ni tengah live dengan anda, kalau ikutkan saya punya uniform rumah tak adalah macam ni. Kan? Sebab kan tak naklah saya berapa-apa. Kita ni kadang-kadang kita ni kena hidup dalam dunia yang orang kata reality, kan? Kadang-kadang banyak benda yang kita perlu tahu perspektifnya. Tapi saya rasa saya lebih suka nak kupaskan isu-isu macam ni yang lebih menarik tentang rumah, tapi macam mana cara kita. Saya percaya mesti akan ada, kalau takkan ada isu keruntuhan rumah tangga, macam mana mak, ayah, anak-anak dengan PDPR, mak yang ada. Saya bercakap ni sebab saya sebagai seorang ibu, tapi dan ada ramai ibu kat luar sana yang saya dapat banyak cerita yang mereka ni jadi seorang luar biasa punya marah. Tiba-tiba jadi singa, kan? Kenapa you ada? Kenapa? Sebab benda tu semuanya bermain dengan elemen dekat dalam rumah. Sebab bila you buat kerja, you tak ada kawasan. Macam-macam topik sebenarnya. Saya pun suka juga berkongsi idea dengan Impiana sebab saya macam tadi, mula-mula tadi Mariam cakap kita dah macam keluarga. Memang betul, saya daripada awal 2000 saya dah ada dekat dalam majalah karang craft, Impiana, Apartment. Kadang-kadang diorang short, diorang panggil saya. Jadi kita dah macam keluarga. Dia orang tanya, macam mana nak buat benda ni? Macam mana buat benda ni? Saya pun okey, saya pun tak adanya nak berkira. Saya okeylah, jom saya buat sama-sama. Kita buat sama-sama. So saya suka. Sebenarnya benda-benda design ni, menghias ni semua, benda ni kena ada minat. Sebenarnya kalau tak ada minat pun sebenarnya susah. Bila ada minat dengan kehendak, benda dua ni digabungkan, benda tu akan menjadi. Betul. Tapi paling penting minat. Kreatif pun mesti kreatif lah. Kalau tak kreatif sekalipun, banyak buku rujukan. Dulu-dulu, kalau zaman dulu buku-buku rujukan, tapi sekarang ni dah tak ada lagi hard copy, semuanya pakai digital. Buka aja handphone. Tekan je nak cari apa. Semua keluar dalam dalam handphone ke atau apa tab ke, kan? Senang semua di hujung jari dah sekarang ni. Ya. Berapa orang dia membuat kesilapan dari segi desain rumah dia. Kenapa? Apa yang silapnya? Mungkin itu kita boleh buka topik tu topik lain. Dia akan datang je topik lah. Topik lain. Apa masalahnya? Desain ni semua. Yang tu kita boleh. Itu memang benda tu saya kita buka pasti topik ramai lain. orang akan suka dengan topik-topik macam tu. Sebab Impiana bukan sekadar majalah dekorasi anda sebenarnya. Majalah Impiana ni adalah satu majalah dekorasi yang akan berada dengan anda sepanjang zaman, setiap masa. Bukannya anda baru nak buat rumah, anda perlu ada Impiana. Anda baru nak buat renovation, ini tidak. Sebenarnya kalau anda mempunyai masalah macam mana nak baiki dapur meletup ke apa semua benda tu ada dekat Impiana. Impiana ni macam one stop center lah untuk selesaikan masalah anda dekat rumah. Dia macam kamus sebenarnya. Majalah Impiana macam kamus. Betul. Macam mana nanti nak buat itu, nak buat ni. Macam ni. Saya memang seronok. Saya akan sambungkan lagi dengan Encik Azul untuk topik-topik yang lebih menarik. Macam tadi kita dapat tahu pasal peti art, pasal itu, pasal ini, macam mana nak tu. Dan anda boleh tanya kepada Impiana dan boleh PM Impiana jika anda mempunyai persoalan ataupun anda mempunyai masalah dekat luar sana. Impiana sentiasa ada bersama anda. Kalau anda perasan sekarang ni, kalau apa-apa hashtag pun saya akan membawa hashtag kepada #BijakDekoImpiana. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih Aznur sebab luangkan masa anda pagi ni dengan Impiana. Kongsikan banyak sebenarnya. Sama-sama. Titi yang sangat berguna sebenarnya. Terima kasih juga Mariam sudi panggil saya berbual-borak. Saya pun duduk rumah lama sangat boring kan, dah lama tak bercakap kan. Jadi saya pun berbesar hati kerana menerima undangan Cik Mariam untuk berborak-borak. Dah lama tak borak dengan orang, Mariam. Duduk di rumah. Lama sangat, ya Allah. Terima kasih Aznur sekali lagi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Bye.